طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله على نعمة الإسلام والإيمان، وهما نعمتان كبيرتان للإنسان. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Razam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Haji Bandaraya Johor Bahru. Timbalan Setiausaha Engineer Hajah Nazatul Shima binti Muhammad. Ketua-ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kerja dan warga kota, seterusnya para penuntut ilmu Al-Quran yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan rasa kesyukuran kehadrat Allah SWT dapat sama-sama kita meneruskan kelas Al-Quran kita pada malam ini. Jadi insyaAllah malam ni tajuk pembelajaran kita iaitu hukum ra. Di hukum ra ini kita bincang untuk ra yang tebal terlebih dahulu. Kita bincang hukum ra yang tebal. Dia ada dua hukum. Ra yang tebal atau disebut ra tafkhim. Yang kedua, ra yang nipis atau disebut sebagai ra tarqiq. Dia ada tebal dan ra yang ada nipis. Okey. Okay, sebelum tu kita bincang dulu yang ra yang sifatnya tebal. Ra yang sifatnya tebal. Sebelum kita bincang ra yang tebal ni, kita kena tahulah rumah atau tempat keluar huruf ra dulu. Kita bincangkan ra yang tempat keluarnya tu kita kena pasti terlebih dahulu sebelum kita bincang sifat dia tebal ataupun nipis. Okey, mari kita bincang. Okey, ra yang huruf ra ni dia punya rumahnya atau tempat keluar dia adalah di hujung lidah. Hujung lidah, hujung mana? Hujung belakang lidah. Yang ini tengok pada gambar raya tu, hujung belakang lidah. Dilengkungkan. Ra tu dia hujung belakang lidah dilengkungkan menyentuh ke gusi bahagian hadapan. Akhirnya langit bahagian hadapan. Okey? Tu ra. Huruf ra. Dan kita naikkan dia. Naikkan dia ke atas. Kita getarkan dia. Naikkan lidah. Hujung belakang dia ke atas dan getarkan dia. Jadi dia akan jadi tebal. Okey? Dia akan jadi tebal. Okey? Jadi bila itu rumah dia lah, makhraj dia ataupun rumah, dia akan jadi tebal. Kita lagi surah. Okay. Tidur. Boleh Ji? Boleh dapat? Boleh dapat? Okey, kita contohkan dia. Sifat dia, kita bincang sifat dia pula. Tadi tempat keluar dia. Kita bincang sifat dia ra ni. Ra ni pertama dia
rumah dia mesti hujung belakang lidah dilengkungkan. Hujung belakang lidah. Makhrajnya adalah hujung belakang lidah dilengkungkan menyentuh langit bahagian hadapan sebelah atas. Tadi gambar aja saya dah paparkan. Jadi keluarkan dulu dia. Okey. Tengok gambar raja tu, hujung belakang lidah naik ke atas. Okey. Dan cara nak bunyikan dia, ra ni, kita kena matikan dia, letak tanda mati dan bunyikan dia, dia mesti keluarkan bunyi itu secara pertengahan atau disebut tawassut atau disebut sebagai tawassut. Ni tawassut ni maksudnya suara naklah dilepaskan secara pertengahan, huruf ra. Jangan tertahan, jangan lepas terus. Dia sedang-sedang. Pertengahan. Naik lidah, gitu saja. Naik lidah, getarkan hujung belakang lidah. Cuba semua bunyikan. Naik lidah, hujung belakang lidah, sentuh ke atas, bunyi, gegarkan dia. Guna suara. Cuba bunyi. Bunyi dia. Okey. Ya, betul. Itu bunyi dia. Kemudian sifat yang kedua. Ada, bila bergetar begitu, dia akan menghasilkan bunyi inhiraf, iaitu melincong. Dia akan menghasilkan bunyi dia, bunyi melincong. Bunyi melincong macam mana? Dia membunyi, dia terhasil bunyi itu daripada hujung belakang lidah. Itulah bunyi, dipanggil bunyi melencong. Lepas tu, menghasilkan lagi bunyi tikrar ni bunyi getaran ataupun ulangan. Tikrar maksudnya berulang. Saya pasang handphone ni. Bagi saya terang dulu lah. Nanti kalau nak baca baru buka. Tutup dulu Okey, tikrar maksudnya berulang-ulang. Apa yang berulang-ulang tu? Getaran dia. Tu bunyi getaran dia tu berulang-ulang. Tu nama tikrar. Kena ada tu. Kena ada berulang-ulang. Kalau tak ada berulang-ulang tu hilanglah satu sifat. Itu tikrar. Kena ada Jadi kalau nak sempurnakan bunyi dia, ada semua. Getaran ada, berulang-ulang ada, melencong ada, tebal pun ada. Itu bunyi dia. Okey. Jadi itu bunyi ra yang tebal. Itu bunyi ra ketika mati. Bunyi ra yang dimatikan tebal. Okey. Alright. Jadi ra ini kita bunyikan dalam perkataan dulu. Dalam perkataan dulu. Ini ra. Okey. Alright. Ra yang tebal dulu. Ni ra yang hujung ni kita nak tebalkan. Dengar saya baca. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bunyi dia. Wal fajr. Tu bunyi yang penting ra ni. Tu getarkan. Wal fajr. Okey, boleh buka mikrofon baca. Wal fajr. Macam tu. Betul tak? Betul. Wal fajr. Lama-lama masuk. Betul lah tu. Okey, dah betul lah tu ra-nya tu. Okey. Cuma ada cuma ra ni dia ada dua. Satu yang tebal, yang tadi tebal kan. Yang satu lagi nipis. Yang nipis pun kena belajar bunyi dia. Yang nipis ni dia guna hujung lidah dia. Lebarkan lidah, infitah, lebarkan lidah, kemudian guna hujung lidah sebab kita nak hasilkan bunyi yang nipis. Dengar saya baca. Naikkan lidah ke atas, guna hujung lidah, lebarkan, luruskan lidah tu ke depan. Dia akan nipis. Cuba bunyikan. 1.
Itu tebal tu. Itu tebal. Nipis kan? Lebarkan mulut. Bunyi dia nipis. Guna hujung lidah saja. Hujung betul-betul. Jangan gulung lidah. Itu tebal. Dia bunyi dia nipis. Hujung lidah getar. Okay. Dengar saya baca. 1 bunyi, 2 bunyi, 3 bunyi. Ada 3 bunyi. 3 bunyi. Dengar saya baca. Hijar. Nampak nipis bunyi dia. Cuba baca. Hijar. Hijar. Lepas je baru lidah, hujung lidah getar. Hijar. Hijar. Jangan cantum jer dengar roh. Cantum tak sempat roh tu nak bunyi. Je lepas je lidah getar. Hijar. 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 Ni hai, ini qalqalah je. Hija. Yang ni ra matikan. Ada 3 bunyi kat situ. Jangan cantum. Jim ni biasa kesalahan ni kita cantum ni. Tu dia rosaklah bunyi dia. Kalau hijar habis rosak. Jangan cantum dengan ra. Ra ni dia bunyi dia sendiri. Jangan rosakkan bunyi dia. Dia bunyi dia begini. Tu bunyi dia. Nipis. Hijar. Cuba. Yeah. Hijar. Hija ra tu nipis. Alright. Kita bincang dalam ayat pula. Ini kalimah kan? Dalam ayat pula. Huruf ra. Mari kita lihat di mana huruf ra. Ini ra yang ni mati. Ni. Okey, sekarang kita bincang ra. Kita berlatih ra yang tebal dululah. Tebal. Ni contoh ra yang dibaca tebal. Kena kenal lah ra yang tebal ni, kita kena kenal ciri-ciri dia, kena kenal. Hari ni kita bincang ra yang tebal. Hari ni Okey, ra yang tebal mari kita bincangkan. Dia ada 6 ciri-ciri. Ra tebal ni dia ada 6 ciri. Ada 6 ciri. Ni kita bincang hari ni 6 ciri ra yang tebal. Yang pertama, ni ra yang tebal ni yang pertama. Ni kena catat ni. Ada 6 ciri-ciri ra tebal. 6 Yang pertama, okey. Ra yang tebal ni yang pertama, dia berbaris hadapan. Ra tu berbaris hadapan. Itu yang pertama. Isyarat dia lah. Atau baris depan. Boleh? Itu nombor 1. Catat. Number one. Number 1. Okay. Nombor 1. Ra ni dia tebal. Syarat dia yang pertama apa tadi? Baris atas. Atau dalam bahasa Arab, fathah. Kalau dia baris atas, dia tebal lah. Jangan nipis pula. Okay. Ataupun baris depan. Dhammah ni maksudnya baris depan. Baris hadapan. Macam dalam contoh ni. Ni ra baris depan. Ni ra baris atas. Ikut saya baca. Dengar saya baca. Ni ra baris atas tebal. Ra. Tebal. Ra gulung lidah. Hujung belakang lidah. Raba. Tebal. Ra. Tebal kan? Raba. Cuba baca. Ad-roba. Roba. Ya, baru dah dia datang bunyi Arab. Kan? Pelat Arab. Yang kedua tadi apa? Yang baris depan. Ra baris depan tebal juga. Uru. Baris depan macam mana? Uru. Tebal kan? Hujung belakang lidah. Gulung lidah tu. Uru. Dia tebal. Dia akan bunyi tebal. Uruba. Cuba. Uruba. Ya, betul. Uruba. Ya, begitu bunyinya. Itu yang pertama. Kena catat kena ingat. Dia baris atas atau baris depan. Tebal dia. Baris bawah. Dalam ni tak tulis baris bawah. Maknanya baris bawah nipis lah.
Okey. Yang kedua, nombor pertama dah sudah Yang kedua dia kata apa ni? Ra yang bertanda mati. Ra tu dia bertanda mati. Mati sukun tu maksud matilah. Ra tu bertanda mati, okey. Lepas tu sebelum ra mati tu dia ada huruf hijaiyah. Apa saja huruf hijaiyah yang baris atas atau baris depan. Baris atas contoh macam ni. Ra mati sebelumnya huruf mim baris atas. Tu maksudnya. Baris atas saja tebal ra-nya. Ataupun baris depan. Baris depan macam ni. Ra mati. Sebelumnya huruf baris depan, maka ra tu tebal. Ra itu dibaca tebal. Okay, kita cuba yang baris atas dulu. Dengar saya baca. Ra tebalkan. Maryam. Cuba baca. Maryam. Atas, Yang ni pula baris depan. Huruf sebelum ra berbaris depan. Dengar saya baca tebal bunyi dia. Murjaun. Baca. Murjaun. Okay, ni baris depan. Sebelumnya baris depan. Tebal lah. Dah berapa dah? Dua. Baru 2. Ingat kalau tak ingat kena catat dulu, catat supaya tak lupa. Catat. Okey. Yang ketiga, ra yang diberhentikan ketika waqaf. Ra tu dimatikan. Bila berhenti ra tu diberhentikan, maka ra tu dimatikanlah. Bila berhenti ra kena matikanlah. Jangan ra tu berbaris, dia kena matikan ra tu ketika berhenti kan. Sebelum ra tu ada huruf mat. Syarat dia mesti ada huruf mat pula sebelum dia. Dan huruf mat tu pula biasa ada 3 huruf mat, alif, waw, ja. Tapi dalam ni untuk menebalkan ra, huruf mat tu mesti huruf alif atau waw sahaja. Ya tak termasuk. Dia nak huruf alif atau waw sahaja sebelum huruf ra yang dimatikan. Dan baris huruf tersebut mesti baris atas atau baris depan. Contoh. Ni dia. Ni ra mati. Ra ni diberhentikan. Jadi ra ni mati. Dia mati. Sebelumnya ada huruf mat. Alif atau waw. Ni alif. Macam ni alif Satu lagi. Waw. Waw macam ni. Ni waw. Sebelum ra. Ra ketika berhenti. Ra tu dimatikan sebelumnya ada huruf mat. Alif atau waw. Sebelum waw ada huruf sebelumnya baris depan. Baris atas atau baris depan. Ni baris atas. Ni baris atas. Yang ni baris depan. Dal. Dengan saya baca yang baris depan ni. Tukhfil sudur. Cuba baca. Tukhfil sudur. Dia kena tebalkan ra tu. Okey. Tebalkan ra itu. Okey. Ingat. Dah apa dah? 3. 3 ni boleh faham tak? Jangan laju-laju. Tak faham boleh tanya. Yang ketiga tu Ustaz slide kan saya nak tulis Ustaz. Yang ketiga yang mana? Yang ni yang 3 tu. Ni dah buka dah. Nampak? Boleh? Boleh. Nak besarkan lagi. Tu saya dah highlightkan tu. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada nak tanya boleh tanya. Okey, itu nombor 3. Kita teruskan Yang keempat. Ada lagi. Ciri-ciri ra yang tebal. Kena kenal. Yang keempat sama juga. Ra tu duduk di hujung perkataan ketika berhenti. Dan diberhentikan, diwakafkan tu maksudnya diberhentikan. Okey, tak ada hal. Kemudian dia kata apa? Sebelum ra tu ada huruf bertanda mati.
Sebelum ra tu huruf bertanda mati tu adalah bukan huruf mad, alif waw atau ya. Begitu cerita dia. Bukan huruf mad. Huruf sebelum ra tu bukan huruf mad, alif waw ya Tapi sebelum itu pula ada huruf berbaris atas atau dhammah. Okey. Contoh macam ni. Ni huruf ra ketika mati kita wakafkan dia berhenti, matikan ra tu. Sebelum ra bukan huruf mad. Dia adalah huruf jim bukan huruf mad, bukan alif, bukan waw, bukan ya. Dia adalah huruf mad jim. Dia adalah huruf bukan huruf mad, dia adalah huruf jim. Dan sebelum jim ni ada huruf baris atas. Maka ra ni tebal lah baca dia. Okey. Dia dibaca tebal sebab apa? Sebab jim sifat yang tebal. Dengar saya baca. Wal fajr. Ra tu mesti tebal. Wal fajr. Cuba baca semua. Wal fajr. Wal fajr. Okey, bagus Tania. Okey. Ra tu mesti tebal. Lagi contoh yang kedua kita ambil bagi kita tak keliru Dengar ra ni tebal. La fi khus. Baca ra tebal. La fi husr. Fi husr. Okey. Jadi ra tu tebal. Ya, tengah-tengah dia beza yang tadi apa? Tadi ada huruf mad alif waw. Yang ni tak ada huruf mad, dia huruf hijaiyah. Tapi tetap tebal ra-nya. Sebab apa? Sebelumnya huruf berbaris di atas. Jadi bacanya la fi khus. Betul kan ni? Atas dah sudah kan? La fi ni bukan huruf mad, ni bukan huruf alif, bukan ya. Bukan waw pun. Ini huruf selain daripada 3 huruf tu. La fi khus. Cuba baca. La fi husr. La fi husr. La fi husr. Bagus. Jadi itu nombor 4. Boleh? Setakat ni boleh? Boleh dapat nangkap? Boleh tak? Boleh? InsyaAllah. Tak jelas begitu sebab banyak ni. Banyak ciri yang berbeza. Okey, ra tebal. Seterusnya, ra yang sifatnya dibaca tebal. Nombor 5. Tadi nombor 4 ni nombor 5 pula. Ni makin susah lah. Pelan-pelan Tak faham boleh tanya, tak masalah. Nombor 5 ni dia bertanda mati. Nombor 5 ni makin susah ni. Tapi pelan-pelan lah Ra tu mati, okey. Sekarang ni ra ni sukun mati, okey. Faham kat dulu. Ra tu mati. Macam ni contoh ni. Ra ni mati okey, pegang. Ra ni mati. Okey, kemudian sebelum huruf ra dia ada huruf hamzah wasal. Ni dia dah tak syarat dah ni. Sebelum ra tu ada hamzah wasal. Mana hamzah wasal ni? Ni. Sebelum ra mesti ada hamzah wasal macam ni. Dia mesti ada lah. Kalau nak bagi tebal dia mesti ada. Contoh lain ni. Ni hamzah wasal. Sebelumnya ada apa? Hamzah wasal. Okey, lagi hamzah wasal. Dan hamzah wasal itu pula di baris bawah lah. Sebab nak sambung bacaan kan, di baris bawah. Dan baris tu dia bukan baris asal, atau di baris bawah itu adalah bukan baris asal, di baris yang mendatang. Arid ni maksudnya mendatang. Bukan baris asal dia lah. Bila sebelum ra tu baris huruf yang sebelum ra tu bukan baris asal atau mendatang dipanggil. Ra tu mesti baca tebal. Contoh ni. Ni. Ra pertama ra tu mati, okey, settle. Ra mati. Lepas tu sebelum ra ada hamzah wasal. Dan hamzah wasal ni dia tak ada baris yang tetap. Di mana dia berbaris? Dia tak ada baris kekal. Kalau nak bariskan dia, baris yang ada pada hamzah wasal tu adalah baris mendatang dipanggil. Boleh faham? Boleh faham tu juga? Boleh faham misalkat tu? Boleh? InsyaAllah. Boleh? Setakat tu boleh faham. Kalau boleh kita teruskan.
Jadi baris bawah yang ada pada hamzah wasal ni kalau kita tak baca mana ada baris nampak? Dia tak ada baris. Dia tak ada baris yang kekal pada dia. Kalau nak baca baru kita bariskan. Bila bariskan itu dan baris itu disebut sebagai baris yang bukan kekal, bukan asal. Baris yang bukan asal. Tu cerita dia. Bukan baris asal. Jadi bila berlaku macam tu apa maknanya? Bila sebelum ra itu bukan baris dia hamzah wasal yang bukan baris asal, maka bila dibariskan dia hamzah ni kalau nak baca hamzah wasal kena bariskan. Kita bariskan dia. Baris yang ada pada dia tu baris bawah. Dan ni baris bawah ni bukan baris asal. Tapi bila nak mulakan bacaan kena baris bawah. Dan baris itu menyebabkan baris yang bukan asal itu menyebabkan ra tu jadi tebal bunyi dia. Tu cerita dia. Ra akan baca tebal sebab apa? Sebab sebelumnya adalah huruf yang barisnya bukan baris asal, bukan baris kekal, dia baris mendatang. Jadi bacaan macam mana? Kalau kita mulakan pada awal perkataan ni, hamzah wasal tu baru diletakkan baris bawah dan ra ni dibaca tebal sebab baris bawah tu bukan baris kekal atau baris asal. Dengar saya baca, ra tebal Irji'i. Cuba baca. Irji'i. Ra tebal. Gulung lidah, hujung belakang lidah. Irji'i. Cuba baca. Irji'i. Irji'i. Okey, terus. Irji'i. Ra tebal Yang kedua, yang ni. Kita banyakkan contoh bagi faham. Okey, ni ra mati kan? Kata dia ra mati. Sebelumnya huruf yang barisnya mendatang. Mana huruf yang baris mendatang dalam kalimah ni? Mana satu yang mendatang? Huruf apa? Ada. Alif. Wasal. Hamzah wasal. Nun. Nun. Nun baris asal nun apa? Di bawah. Okey, baris bawah Baris ni bawah. bukan baris asal. Baris asal dia baris apa sepatutnya? Dia ada baris asal. Ini baris bawah ni baris mendatang. Jadi baris asal ni adalah bertanda mati. Tanda mati. Ya, betul. Jadi kan dikata tadi ra mati. Sebelumnya adalah huruf yang berbaris bawah mendatang. Nun baris bawah ni bukan baris asal nun. Nun ni asalnya baris tanda mati. Liman. Man ni baris asal dia man. Man maksudnya apa? Siapa? Man siapa? Min daripada. Ni baris asal. Man maksudnya siapa? Min daripada. Ila ke mana? Ke. Ala ke atas. Ila kepada. Waw dan. Ba dengan. Okey. Okey, tu dia. Jadi baris asal dia tanda mati, tapi bila dalam Quran dia kena sambung bacaan, nun ni ditukar tanda mati kepada baris bawah. Baris bawah ni bukan baris asal. Atau bukan baris yang kekal Jadi bila bukan baris asal, dia baris sementara je. Jadi bila masuk pada ra ni tebal. Dengar saya baca. Limanirtada. Cuba baca. Ra tebal. Cuba baca. Limanirtada. Tu cerita dia. Limanirtada. Kalau orang tak tahu ni, belajar hukum ni dia tak belajar habis, dia baca nipis. Ramai baca nipis. Limanir. Alasan dia ni baris bawah. Sedangkan ini baris bawah mendatang. Jadi ra kena tebal. Kalau baris bawah ni baris kekal. Milik nun. Ra ni nipis. Faham gitu? Okay, beres. Itu nombor berapa dah? Nombor 5. Ada sikit lagi. Ada soalan tak nak tanya? Kalau ada nak tanya, tanya. Jangan simpan-simpan. Ni hukum ra ni. Ada tanya tak? Tak faham tanya. Okay? Tak ada Kita sambung yang terakhir. Yang ke-6. Penutup lah untuk malam ni. Jadi banyak-banyak. Ra ni benda banyak dah ni. Cuba latihan. Okay.
Okey, ra yang terakhir ni ra yang bertanda mati. Sama juga ra dia bertanda mati. Mana ra tanda mati? Macam ni. Ra tanda dia mati. Okey, nampak ni? Ra mati. Okey. Pelan Kemudian buat apa? Sebelum ra ada huruf yang nipis. Yang sifat dia nipis baris bawah. Mana ra sifat nipis? Ra yang berbaris di bawah. Ra yang sebelumnya huruf baris bawah. Apa ni? Sifat ke apa ni? Huruf istifham yang berbaris bawah. Ni huruf yang baris bawah lah. Okey. Ni huruf baris bawah fa. Lepas tu selepasnya ada huruf yang sifat dia tebal. Tu kita dalam satu perkataan. Huruf yang sifat tebal ni kena hafal lah. Huruf yang sifat tebal ada 6 huruf. Huruf yang sifat tebal apa dia? Huruf kha. Ni kha ni kena ingat huruf dia, kena ingat huruf yang tebal. Huruf sad. Sad apa? Dad. Ini huruf sifat tebal. Ghain tebal. Ta. Fa. Ya. Ta Qaf. Ta. Ni 6. 6 huruf je yang sifat tebal. Kena hafal lah 6 ni. Contoh dalam ayat ni saya ulang sekali lagi. Ra mati, okey. Sebelumnya huruf baris bawah dan selepasnya huruf yang tebal. Yang antara huruf 6 huruf yang sifat tebal. Lepas ra tu betul-betul ada huruf ta baris atas tebal kan? Jadi ra ni dengan sendiri jadi tebal. Ulang sekali lagi. Ra tu mati, selepasnya ada huruf yang sifat isti'la tebal, maka ra tu dibaca tebal. Contoh saya baca ni ra tebal ni. Qirtas. Cuba baca. Kirtas. Aduh. Ada lagi. Kirtas. Ya, ra tebal kan? Betul. Sama dengan ni. Ra mati. Selepasnya ada huruf yang isti'la, yang sifat tebal tadi. Ra tu tebal. Kulli fir. Tebal ke ra? Fir. Walaupun baca baris bawah. Fir. Tebal ra-nya. Kulli firqah. Cuba baca. Kulli firqah. Kulli firqah. Okey. Tebal Hai. Ada lagi. Ni. Lagi. Ni ra mati. Ra mati. Tebal ke nipis? Nak bagi tebal ke nipis, tengok tanda dulu. Tanda selepas huruf ra tu ada huruf sad baris atas. Tebal ni huruf yang sifat isti'la, tebal. Jadi Ustaz kata tadi, kalau ada huruf selepas ra, ada huruf yang sifat dia tebal, maka ra tebal. Dengar saya baca. Labil mir. Tebalkan. Mir. Labil mirsad. Cuba baca. Labil mirsad. Labil mirsad. Okey, boleh tebalkan ra. Okey, jadi ada berapa tu? Ada 6 jenis atau ciri-ciri ra yang sifat dia bunyi dia tebal. Ada soalan? Soalan boleh tanya. Saya tambah sikit lagi Dan huruf ra ni dengan huruf yang sifat isti'la ni, dia mesti syarat dia mesti dalam satu perkataan. Jangan dua perkataan. Jangan berpisah lah. Kalau berpisah contoh macam ni. Ni berpisah kan. Ra mati, selepasnya isti'la agak tapi berpisah. Ni perkataan pertama, ni perkataan kedua. Kalau berpisah macam ni, ra ni tak jadi tebal. Sebab apa ra tak jadi tebal? Sebab syarat ra ni yang tebal mesti ra dengan qaf ni dalam satu perkataan yang sama. Itu syarat dia. Kalau terpisah macam ni, dua perkataan yang berbeza, ra ni dibaca nipis. Anzir qaumak. Ini nipis. Okey, baca nipis. Okey, ada soalan nak tanya, silakan. Qaumak. Ada nak tanya? Silakan. Nak tanya tak? Kita nak praktik dalam surah Al-Asr. Okey, Ada. Nak tanya? Ada Ji nak tanya Ji? Saya tak ada Ustaz. Tak ada Okey, tak ada.
Mari kita buat latihan pada surah lah. Kita cari surah yang berkenaan. Surah yang berkenaan. Sekejap kita keluarkan surah ni. Okey, ni surah dia. Ada 3 tempat yang kita kena jaga ra Yang ni ra tebal ke nipis ni? Ni. Tahu tak agak-agak? Ni Tebal. ra tebal. Tebal Sebab apa tebal? Sebab sebelumnya ada huruf baris atas. Tebal Dengar saya baca, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ra tebal Wal 'asr. Cuba baca. Wal Wal asr. Okey. Ra tebal kan nampak tu? Yang kedua, ni. Innal insana lafi khusr. Baca. Innal insana lafi khusr. Jadi ra ni tebal, dibaca tebal ra ni. Okey. Kemudian ayat terakhir tu ni yang hujung tu. Dengan saya baca illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq. Okey, cuba baca semua. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Watawassaw bil Okey. Penutup dia ambil hujung ni. Di hati-hati ni. Sad ada, ba ada, ra dia. Wa tawassaw bis sabr. Bis sabr. Ingat tu. Bis sabr. Okey, wa silakan baca nama. Watawassaw Tawassaw bis sabr. Bis sabr. bil sabr. Tawassaw bis sabr. Okey. Boleh nampak lah tu. Jadi ra tu tebal ni. Ra ni tebal Kenapa tebal? Ni tadi. Sebelumnya ada huruf baris atas. Tebal lah. Habis. Okey. Kita bagi ruang lah untuk membaca. Qumra lah hari ni. Baca suratul Asr. Siapa nak baca daripada awal ayat sampai habis? Saya cuba Ustaz. Sila je, sila. Fokus pada Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bil sabr. Okey, kita kemas sikit lagi ada satu kesalahan, ini kesalahan biasa je. Jangan risau je, jangan takut sangat. Relax, tenang je. Biasa bila ada huruf-huruf di hujung ni, kesalahan yang berlaku ialah memasukkan sifat qalqalah pada huruf-huruf hijaiyah yang bukan sifat dia. Yang sifat qalqalah, apa maksud qalqalah? Qalqalah ni maksudnya memantul atau pantulan. Huruf yang boleh pantul ni ada berapa huruf? Ada 5 je. Huruf Qaf, huruf Ta, Ba, Jim, Dal. Ada 5 huruf je. Okey. Jadi huruf yang memantul ni kena hati-hati. Dia jangan pantul, jangan memantul dan cantum dengan huruf ra yang duduk di akhir tu. Okey, contoh ayat pertama ni, wal tu ni.
Sad sifat dia berdesir. Berdesir. Tapi jangan memantul pada sad. Contohnya sur. Dia lepas dia mati dia pantulkan balik suara dia dan bercantum dengan ra. Yang ni salah. Contoh wal asr. Nampak? Dia matikan sad dengan desiran. Apa berdesir dia pantulkan desiran tadi dan bercantum dengan ra. Itu salah. Asik. Jangan masukkan kol-kol, jangan masukkan pantulan. Jadi sad itu perlu didesirkan saja cukup. Dengar saya baca. Wal as. Tu desir gitu saja. As. Lepas desir baru matikan dengan ra. Dengar saya baca sekali lagi. Wal as. Tu baca. Wal asr. Okey, tahniah. Macam tu kita cuba lagi yang ayat lain. La fi khus. Desir saja jangan pantul. La fi khus. Cuba. Tapi في خسر. Okey. Satu lagi yang terakhir. Jom bersabar. Okey. Macam mana nak bunyikan ni? Ba tu ada qalqalah. Walaupun ba tu dia memantul dengan adanya qalqalah, tapi ra yang mati tu tetap tak boleh dirosakkan bunyi dia. Tetap bunyi dia tebal. Tu bunyi dia. Jangan tambah, jangan kurangkan bunyi. Jangan saya baca. Bis sab. Pantulkan ba. Sab. Lepas tu matikan ra. Nampak? Bis sabr. Cuba baca semua. Bil sabar. بالصبر. Okey, lagi sekali cuba buat latihan. بالصبر. Bil sabar. Okey. Dah. Dengar saya baca. Bis sabr. Bil sabar. بالصبر. Okey, bagus. Ada perubahan dah tu. Okey, ada soalan tak nak tanya? Habislah tu. Dah kita bincang huruf ra secara detail. Ada soalan, kita bebas menjawab. Bebas tanya, bebas jawab. Okey, sila. Ente tanya, ana jawab. Itu macamlah, Ji. Betul Ente tak? tanya, ana jawab lah. Okey, soalan ni bebas tak semestinya pada hukum ra' yang kita belajar ni dia bebas dalam bidang Quran. Bebaslah tanya. Jadi banyak soal jawab yang kita tak jelas tu kita bincang insya-Allah. Ada soalan nak tanya? Banyak ni saya terang ni detail. Jadi kita jangan banyak-banyak. Yang ini pun saya rasa saya minta buat latihan. Minta tolong buat latihan dulu. Untuk hari ni saya ingat ini saja yang perlu kita buat latihan bagi jelas orangnya, tepat bunyi dia, sifatnya tak kurang, sempurna bunyinya. Nanti kita buat, kita minggu depan kita bincang tajuk lain. Ini roh tebal. Roh tebal ni kita kena buat latihan banyak sikit kena buat latihan banyak sikit. Nak tanya Ustaz, berkaitan dengan roh tebal Ustaz. Ya, boleh. Berkaitan surah Al-Kawthar tu tak? Al-Kawthar. Ya. Jadi yang nak poinnya tu Al-Kawthar tu mula dimunculkan tu tak? Sar tu. Yang Al-Kawthar. Okey, surah tu Surah Al-Kawthar. Ya. Jadi kan roh tu dimunculkan. Okey, ni roh tengok dulu, roh tebal ke nipis? Ayat pertama roh tebal ke nipis? Kalau segi ayat tu tebal tak pasal dia sebelum mati tu berbaris. Besar. Baris atas jadi tebal. Yang kedua? Wan har pasal tu tebal pasal tu apa sebelum roh tu berbaris tak berbaris. Okey, baris atas tebal. Yang ayat terakhir? Ya. Tebal kan? Abtar.
Tebal ke nipis? Wal Rohnya. abtar. Tebal tak? Okey. Jadi bila baca tebal, roh ni dia nak baca Ha. dia ni semua roh ni dimatikan ni. Bila mati, apa sebut sebelum ni? Roh kalau dimatikan, kita kena lidah kena sentuh makhraj roh tu balik. Itu saja. Dia tak ada silap muncul ke lebar ke tidak. Tapi bila kembali pada makhraj atau tempat keluar dia balik, mulut lebar. Lebarkan mulut. Lebar, jangan muncul. Inna a'tainakal kautsar. Lebar mulut. Thar. Sar. Yes, lebar mulut. Dan hujung lidah gulung lah, hujung belakang lidah. Jangan guna hujung lidah lurus saja nanti nipis. Bagi nak bagi tebal hujung belakang lidah. Thar. Bau tebal. Okey, cuba semua. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Cuba. Inna A'tainakal kautsar. Ayat kedua pun tebal kan? Tebal macam ni. Fasalli li rabbika wanhar. Lebar mulut. Har. Cuba. Fasalli rabbika wanhar. Yang terakhir pun tebal kan? Ayat ketiga pun tebal. Inna syani'aka huwal abtar. Tar. Cuba. Inna syani'aka huwal abtar. Okey. Macam tu InsyaAllah tak. Jawab soalan. Okey, ada soalan lagi tanya. Cuba open soalan dulu. Apa? Boleh tanya lagi, tak ada masalah. Kalau tak ada soalan baru kita tutup. Ya, ada lagi soalan nak tanya? Tak jelas ke apa? Tanya Ustaz, macam kalau tebal tu, contoh macam bermakna one how, mana dia tertahan macam one how, dapat dia tak? Yang bunyi tebal tu lidah, dalam lidah yang digulung. Bukan lidah bukan betul. bibir yang muncung. Tak ada, bibir tak boleh kacau sebab dia ikut tempat keluar. Tempat keluar huruf ra, lidah. Bibir jangan kacau. Bibir lebar je, jangan kacau. Jangan muncul-muncul, tidak boleh. Dia bukan huruf, makhraj dia bukan bibir. Makhraj dia lidah yang digulungkan. Yang bunyi tertebal tu sebab kita guna hujung lidah yang digulungkan. Hujung lidah yang digulungkan. Guna hujung belakang lidah. Har. Mulut lebar je. Har. Gitu je. Terima kasih saya. Ya, sama-sama. Okay, ada lagi soalan? Boleh tanya, silakan. Tak ada Ustaz nak tanya. Tak ada. Tak ada, tak apa. Jadi macam ni, tolong ingatkanlah, maksudnya hari ni memang agak berat sebab ada 6 perkara berkaitan dengan ra yang tebal. Itu kena dibuat latihan sebab kalau kita salah, ingatan kita tak kuat, kita boleh salah baca. Jadi saya dah bagi tadi tu 6 perkara berkaitan dengan ra yang tebal perlu dibuat latihan sebab kita ada tempoh seminggu je. Minggu depan dah tajuk lain. Jadi boleh berlaku kesilapan sebab kita bincang tebal je tu. Kalau masuk yang nipis nanti pening sikit pun. Jadi kaedah dia senang je. Kalau ingat yang tebal, biasa yang lain tu kita akan nipiskan lah. Okay. Jadi insyaAllah untuk hari ni tu je dulu. Buat latihan insyaAllah. Nanti
boleh kita sambung tajuk seterusnya minggu depan insya-Allah. Allah Boleh? Ustaz. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. اللهم يسر ولا تعسر وتمم خير. اللهم إنا نستحفظك ما علمتنا وذكره عند حاجاتنا إليه ولا تنسيناه أبدا يا رب العالمين. Amin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تتنقل تسبيح كفارة سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima kasih sama-sama. Ustaz. Ya, sama-sama insya-Allah. Terima kasih ya Ustaz Abdul Syakur dan Ustaz Aiman. Ustaz Aiman sikit. Alhamdulillah Ustaz.